Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita akan sambung perbincangan kita hari ini dengan tajuk respirasi sel dan fotosintesis. Jadi cikgu nak kalau boleh kamu semua rujuk buku teks untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang kita akan bincangkan. Okey, jadi bagi perhatian pada tajuk dulu. Okey, respirasi sel dan fotosintesis. Okey, di sini kita ada dua perkara penting yang kita akan bincangkan, iaitu yang pertama ialah mengenai respirasi sel dan yang kedua ialah mengenai fotosintesis. Dan dua-dua benda ni kita mesti bincangkan serentak sebab kedua-duanya ada berkaitan yang sangat rapat di dalam proses hidup. Okey, jadi kita pergi dulu kepada respirasi sel. Okey, jadi kita nak tahu dulu apakah itu respirasi. Jadi sebenarnya kalau kita tanya orang, kita tanya sesiapa, nak senang cakap respirasi ialah pernafasan. Maksudnya ini ialah pemahaman umum lah. Pemahaman umum bila kita cakap respirasi itu apa? Respirasi ialah pernafasan. Tapi apakah maksud respirasi yang sebenar? Sebenarnya respirasi ni merupakan satu proses biokimia. Bila kita kata proses biokimia, dia melibatkan molekul-molekul pada peringkat molekul, maksudnya peringkat yang lebih kecil. Jadi molekul yang terlibat di dalam proses respirasi ialah molekul oksigen dan juga karbon dioksida. Okey, ini ialah maksud sebenar respirasi. Okey, jadi kita pergi kepada jenis respirasi. Respirasi ada dua jenis. Okey, yang pertama ialah respirasi dalam dan yang kedua ialah respirasi luar. Okey, jadi kita pergi dulu kepada respirasi luar. Jadi kalau kamu lihat di sini, cikgu dah letak gambar paru-paru. Okey, ini menunjukkan bahawa respirasi luar ini ialah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang hanya berlaku di luar. Okey, iaitu daripada luar nak masuk ke dalam paru-paru dan stop sampai situ sahaja. Okey, dan daripada paru-paru dia hantar keluar dan sampai situ sahaja. Itu maksud respirasi luar. Okey, yang inilah yang kita panggil sebagai pernafasan. Okey, jadi kalau kita nak susun ayat dia cantik sikit, kalau ada soalan nak jawab apa itu respirasi luar. Respirasi luar bermaksud pertukaran gas antara organisma. Okey, organisma ni apa? Organisma ni ialah benda hidup. Jadi pertukaran gas antara organisma dengan persekitaran. Persekitaran tu apa? Yang kat luar. Okey, gas masuk daripada luar, dia masuk ke dalam dan ke dalam dia keluar. Pergi ke persekitaran balik. Itu ialah respirasi luar. Okey, jadi respirasi dalam dia lebih kecil, peringkat dia lebih kecil. Okey, jadi respirasi dalam ni sebenarnya berlaku di mana? Di dalam sel. Di dalam sel di mana? Di mitokondria. Okay, cikgu padam ni dulu. Okey, di sini, di mitokondria. Kalau ingat lagi dalam sel kita ada struktur yang dinamakan mitokondria. Mitokondria yang berfungsi untuk membekalkan tenaga, menghasilkan tenaga. Jadi dari mana mitokondria ni mendapat bahan-bahan untuk membekalkan tenaga? Ini dia, respirasi dalam. Mitokondria sebenarnya dia menjalankan proses respirasi dalam sel. Okey. Jadi apa yang berlaku di dalam mitokondria ialah proses pengoksidaan. Pengoksidaan ni maksudnya dia ambil oksigen lah, oksida. Dan penguraian glukosa. Dan dia menguraikan makanan. Glukosa ni kita dapat daripada makanan. Okey, yang berlaku di dalam sel, berlaku dalam sel untuk membebaskan tenaga. Okey, senang saja nak ingat. Kalau soalan tanya apakah maksud respirasi dalam, ia merupakan proses pengoksidaan. Pengoksidaan ni senang je, kita bernafas kita ambil apa? Kita ambil oksigen. Jadi dia ialah proses pengoksidaan. Dan kemudian oksigen tu nak buat apa kalau ambil oksigen saja kalau kita tak ada sumber yang nak diuraikan? Jadi kita nak uraikan glukosa, iaitu makanan. Di mana? Di dalam sel. Untuk apa? Untuk membebaskan tenaga. Okey, jadi ini ialah maksud respirasi dalam yang kita akan bincang lagi. Okey. Okey, respirasi sel.
Okey, di sini cikgu dah letak gambar mitokondria. Okey. Okey, jadi sekali lagi, apakah maksud respirasi sel? Respirasi sel, kalau nak mudah, kita kena ada beberapa keyword. Yang pertama, proses. Okey, kemudian kita kena ada penguraian makanan. Yang ketiga, kita kena ada membebaskan tenaga. 3 keyword. Okey, kalau nak lebih tepat, kita tambahkan dengan pengoksidaan. Ini paling tepat. Okey, proses pengoksidaan dan penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Ini ialah maksud. Maksud ni dia lebih kepada ayat panjang. Okey, itu maksud. Okey. Apabila kita ambil maksud ni dan kita tukarkan kepada persamaan respirasi sel, maksudnya ringkasan dia. Okey, ringkasan dia, respirasi sel, kita boleh kata glukosa ni datang daripada makanan, dan juga oksigen, glukosa tambah oksigen, kita akan menghasilkan. Yang ini kita baca sebagai menghasilkan. Dalam sains dia tak ada sama dengan. Okey, dia tak ada sama dengan macam ni, dia tak ada. Okey, dia kena pakai anak panah. Guna anak panah untuk menunjukkan satu proses. Ini persamaan proses. Jadi glukosa yang daripada makanan tambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida tambah air dan tenaga. Okey, jadi dalam sel mitokondria dia menggunakan glukosa dan juga oksigen. Dia guna glukosa dan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, yang kedua air, dan yang ketiga tenaga. Okey, ini ialah respirasi sel. Jadi sekali lagi perhatikan betul-betul. Respirasi sel menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Sebab itu bila kita bernafas maksud cikgu respirasi luar. Kita mengambil masuk oksigen daripada persekitaran kita. Kita menapis oksigen masuk ke dalam badan, dan dalam masa yang sama karbon dioksida juga dilepaskan dari dalam badan keluar. Okey, dari mana datangnya? Daripada respirasi sel. Kita teruskan pula dengan fotosintesis. Jadi, apa itu fotosintesis? Okey. Gambar yang cikgu letak di sini ialah gambar sel pengawal. Okey, sel tumbuhan. Dan dalam sel tumbuhan, kita dah pembelajar, dalam sel tumbuhan kita ada satu struktur yang dipanggil sebagai kloroplas. Kloroplas ini mengandungi klorofil. Ini ejaan bahasa Inggeris lah. Okey, kloroplas. Dalam kloroplas dia mengandungi klorofil yang berfungsi untuk menangkap tenaga, untuk mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari untuk digunakan dalam proses pembuatan makanan. Jadi kalau soalan tanya dalam struktur apakah tumbuhan membuat makanan, jawapannya kloroplas. Kenapa? Dalam dia ada klorofil. Jadi kita pergi kepada fotosintesis. Sebelum kita pergi lagi jauh, cikgu suka nak kongsikan dengan semua apa itu maksud foto dan apa itu maksud sintesis supaya senang kita nak ingat. Okey, jadi dalam sains foto bermaksud cahaya. Maksudnya sebenarnya yang kita tangkap gambar, ambil fotograf, itu semua ada kaitan dengan cahaya. Foto bermaksud cahaya. Ini bahasa sains. Okey, sintesis. Sintesis bermaksud bina. Okey, sintesis bermaksud bina, buat. Okey, jadi fotosintesis kita boleh, kalau kita ingat masuk foto, kalau kita ingat masuk sintesis, kita boleh kata fotosintesis ialah satu proses yang digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan dengan menggunakan cahaya. Okey, itu adalah fotosintesis. Okey, jadi
fotosintesis dalam ayat penuh, apa maksudnya? Ia adalah proses. Kena ada perkataan proses. Sama dengan respirasi tadi. Semua ini adalah proses. Sebab proses ni dia melibatkan benda yang berlaku step by step. Dia kena ikut turutan dia. Dia tak boleh lompat daripada awal terus pergi ke akhir. Tak boleh. Okey, jadi sebab itu perkataan proses adalah wajib. Okey, jadi fotosintesis ialah proses membuat makanan. Okey, nak buat apa? Nak sintesis apa? Sintesis makanan, membuat makanan. Ini tadi yang cikgu kata ni. Sintesis maksudnya membuat. Proses membuat makanan oleh siapa? Oleh tumbuhan. Respirasi tadi oleh siapa? Oleh sel. Fotosintesis oleh tumbuhan. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari. Ini foto tadi. Okey, jadi kalau soalan tanya maksud, apakah maksud fotosintesis? Nak jawab apa? Proses membuat makanan oleh tumbuhan menggunakan cahaya matahari. Cikgu, boleh tak saya nak buat proses menggunakan cahaya matahari oleh tumbuhan untuk buat makanan? Boleh. Asalkan poin-poin keyword ni ada. 1, 2, 3. Okey, yang ini pun penting juga. Tumbuhan. 4. Okey, jadi kalau ada keempat-empat keyword ni, jawapan itu adalah betul. Okey. Jadi macam mana kita nak ringkaskan ke dalam bentuk persamaan? Jadi dalam bentuk persamaan, fotosintesis ialah merupakan proses menggunakan tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan juga air dengan bantuan. Dia bila ada kat atas ni bermaksud dengan bantuan cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Perasan tak perkaitan antara respirasi dengan fotosintesis? Respirasi tadi dia menggunakan oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Tapi dalam fotosintesis dia menggunakan karbon dioksida dan dia menghasilkan oksigen. Okey, jadi ini ialah persamaan fotosintesis. Ini ialah gambaran. Okey, gambaran nak bagi faham lagi. Okey, jadi tumbuhan dia ambil apa? Dia ambil apa masuk dalam tumbuhan? Dia ambil air dan juga karbon dioksida. Dua bahan dia ambil, air dan karbon dioksida, dan dia menggunakan tenaga daripada cahaya matahari untuk menghasilkan dua benda, oksigen dan juga glukosa. Okey, gambaran di sebelah ini lebih jelas. Okey, tengok dia ambil air, water, okey, dan juga karbon dioksida. Okey, dengan menggunakan cahaya matahari, dia menghasilkan oksigen. Dan mana glukosanya? Glukosanya dia gunakan sebagai makanan dia. Jadi sebab tu dia tak tulis di sini. Dia bukannya keluarkan glukosa. Dia tak ada keluar glukosa. Dia keluarkan oksigen, tapi glukosa tu ialah sebagai makanan dia. Maksudnya tersimpan dalam tumbuhan. Okey, jadi kita tengok apa dia perbezaan di antara respirasi dan fotosintesis. Okey, respirasi sel dia berlaku di dalam mitokondria. Fotosintesis dia berlaku di dalam kloroplas. Ini dua-dua dalam sel. Okey, respirasi sel ialah proses yang membebaskan tenaga dari glukosa. Fotosintesis pula dia menyerap tenaga untuk menghasilkan glukosa. Okey. Respirasi sel dia menggunakan tenaga kimia dari makanan, manakala fotosintesis dia menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Okey, respirasi berlaku pada semua. Termasuklah tumbuhan. Jadi jangan kata tumbuhan tak berespirasi. Tumbuhan menggunakan oksigen untuk berespirasi juga. Okey, tumbuhan juga berespirasi. Tapi fotosintesis hanya pada tumbuhan dan mikroorganisma. Mikroorganisma ni sebab dia terlalu kecil, jadi ada sesetengah mikroorganisma dia ada struktur yang boleh memerangkap. Dia ada struktur yang macam klorofil. Dia boleh memerangkap tenaga cahaya untuk menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Okey, jadi respirasi sel dia menguraikan glukosa
Daripada makanan dia uraikan untuk dapatkan tenaga, tapi fotosintesis dia membina glukosa. Dia membuat glukosa. Okey, kemudian yang seterusnya, respirasi menggunakan oksigen. Manakala fotosintesis dia menggunakan karbon dioksida. Okey. Jadi kat sini dia ada lebih lagi lah. Yang ni cikgu nak tunjukkan perbezaan di antara oksigen dengan karbon dioksida. Tapi bahan yang lain ada juga. Menggunakan oksigen dan glukosa, menggunakan karbon dioksida dan air. Okey, menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Yang ini menghasilkan oksigen dan glukosa. Okey, itu bezanya. Dan respirasi dia sentiasa berlaku. Dia tak berhenti. Bayangkan kalau kita berhenti bernafas, jadi apa? Mati. Okey, tapi fotosintesis dia berlaku hanya ketika ada cahaya. Okey, ada cahaya sebab dia nak guna tenaga matahari, ada cahaya matahari baru dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Kalau tidak, tak ada fotosintesis, cuma berlaku respirasi. Okey, ini ialah perkaitan di antara fotosintesis dan respirasi sel. Jadi respirasi sel tadi dia membebaskan apa? Dia membebaskan karbon dioksida. Okey, dia menggunakan oksigen. Dan karbon dioksida ni tadi akan diambil oleh tumbuhan. Tumbuhan akan hasilkan oksigen. Ini dia perkaitan di antara respirasi dan fotosintesis. Yang kedua-duanya perlu berlaku untuk menjalankan proses hidup. Yang penting kepada kita, penting kepada haiwan dan penting juga kepada tumbuhan. Dan sekali lagi, respirasi sel berlaku kepada semua organisma, manakala fotosintesis hanya berlaku kepada tumbuhan. Okey. Dan semua organisma dia menggunakan glukosa dan oksigen semasa respirasi, manakala tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen. Ini perbezaan yang paling ketara. Jadi apakah kesimpulan yang anda dapat buat? Kalau anda ada soalan, tolong tanya, silakan tanya, komen. Dan kalau anda rasa ianya sangat bermanfaat, silalah like dan share kepada kawan-kawan supaya kita semua mendapat kebaikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian. Bye. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share.